Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Puan Haliza, hari ini saya Aina Najwa Bertiga Zamani dengan kawan saya Berbang saya Aina. Kami kami pelajar kaunseling daripada Universiti Sultan Syah, semester 4. So untuk melaksanakan tugasan, salah satu tugasan dalam subjek kaunseling berjaya, so kami kena buat satu temubual dengan seorang kaunselor berdaftar yang sedang bertugas, yang masih aktif bertugas lah. So kami memilih Puan sebagai individu untuk ditemubual lah pada hari ini. Alhamdulillah, dapat bertemu anak-anak fakulti kaunseling kan. Ustaz daripada Ustaz. Saya pun sebenarnya sangat berbesar hati dapat berkongsi pengalaman. Terima kasih Puan untuk masa hari ini. So boleh Boleh. okay. Jadi tugasan kami ni adalah berkaitan dengan kaunseling berjaya lah. So soalan, so kami diminta untuk menemubual individu yang berjaya, dan specifically kami punya persyarat tu minta untuk interview kaunseling berdaftar. Jadi soalan pertama kami adalah, boleh Puan ceritakan sikit tentang latar belakang Puan, tempoh Puan berkhidmat dan juga tempat-tempat yang Puan pernah berkhidmat. Sebenarnya nama saya Puan Haliza binti Osman. Usia saya dah 54 tahun. Saya berkhidmat sebagai guru pendidik lebih kurang 32 tahun. Tetapi untuk berkhidmat dalam bidang kaunseling ni bermula sepenuhnya masa ialah 2003. Tapi secara orang kata tak bertauliah lagi, saya dah bermula 2001. Selepas saya tamat belajar dalam bidang ni lah, dalam bidang kaunseling, tapi saya belajar di UKM, saya ambil psikologi. Psikologi. Jadi selepas tamat belajar tu 2001, kemudian dilantik sepenuhnya lah sebagai guru bimbingan kaunseling oleh JPN Perak. Jadi daripada situ bermulalah, daripada saya twist option orang kata, daripada guru mata pelajaran kepada kaunselor lah, dipanggil kaunselor kan sebenarnya. Kalau dia dipanggil guru bimbingan kaunseling sepenuh masa sampailah hari ini. Sampai hari ini. Pada permulaan yang cikgu posting tu di sekolah mana? Sebagai guru bimbingan kaunseling tu di Sekolah Menengah Tun Perak 2003 tu. Tapi sebelum ni pun saya berkhidmat di Sekolah Menengah Tun Perak juga, mulai tahun 1993. Di situ ditukarkan ke situ. Kemudian bila saya sambung belajar, tadi yang saya kata saya ambil psikologi tu, kebetulan waktu itu guru bimbingan kaunseling perempuan tak ada di sekolah. Tak wujud lagi di sekolah tu. Jadi atas kapasiti sekolah waktu itu yang murid berjumlah 1000 lebih waktu itu. Jadi kaunselornya lelaki. Jadi so ditawarkanlah saya jadi guru bimbingan kaunseling sepenuh masa di Sekolah Menengah Tun Perak. Sampailah bulan 3 tahun 2022 saya ditukarkan ke Sekolah Menengah Raja Muda Musa. Jadi saya baru lagi lah berkhidmat di Sekolah Raja Muda Musa. Lama juga Puan berkhidmat dekat Sekolah Tun Perak. Sekolah Tun Perak saya berkhidmat selama 28 tahun 3 bulan. Jadi bila diarahkan oleh EPD untuk bertukar ke Sekolah Menengah Raja Muda Musa, jadi saya akurlah atas arahan tersebut. Kira bertukar suasana juga lah daripada Tun Perak ke Raja Muda Musa. Kira bertukar suasana. Kita sebagai pendidik ni biasa sebab kita dah lama mendidik, cuma proses penyesuaian lah.
Saya masih lagi dalam tempoh penyesuaian sebab menjadi guru bimbingan kaunseling ni dia perlu mengenali semua keseluruhan pelajar. So daripada di Sekolah Raja Muda Musa ni, walaupun bilangan pelajarnya lebih kurang je pelajar Sekolah Menengah Tua Perak, tapi Sekolah Menengah Tua Perak dia ada dua aliran iaitu aliran perdana dengan pendidikan khas. Tapi bila kita pergi ke Sekolah Menengah Raja Muda Musa ni, dia ada tingkatan 6, dia ada pendidikan khas, dia ada arus perdana dan dia ada prasekolah. Kemudian Sekolah Raja Muda Musa ni dia ada asrama. Ada pelajar lebih kurang setakat ni ada 96 orang pelajar duduk di asrama. Daripada jumlah pelajarnya lebih kurang 636 orang pelajar. Jadi form C ada dalam 200 orang lah. Form C, kemudian arus perdana 300 lebih lah, 362 lebih kurang macam tu lah. Selebihnya tu yang pendidikan khas lah. Pendidikan khas pun dalam hampir juga 100 berkategori-kategori di sana. Jadi menyebabkan kiranya tugas sebagai guru bimbingan kaunseling di sana dia rencam lah, rencam sikit lah pada berbanding dengan Sekolah Menengah Tua Perak ni. Sebab kita pun ada kaunselor, guru bimbingan kaunseling, dia ada tanggungjawab menyeluruh. Asrama pun dia ada. Dia kena sekali-sekali dia mesti ada turun. Dia buat jadual tugas, so kita akan turun lah ke asrama mengikut jadual tugas lah. Kami dah tahu dah sedikit tentang latar belakang puan kan, tempoh dan kat mana puan berkhidmat. So kita dah masuk ke soalan yang kedua. Pada pandangan puan, apakah definisi kejayaan? Kalau saya simplekan sebab memudahkan pada pelajar. Sebenarnya kalau kerjaya ni maksud dia kerjalah semua orang belajar, so dia dapatkan ilmu di sekolah tu, so dia semua nak bekerja. Semua akan bekerja. Kerja yang berjaya lah. Kalau dia melibatkan, tak kira dia melibatkan jurusan apa. Sekalipun dia, kalau saya cakap dengan murid selalu, saya kata tak kira nanti awak katakanlah awak nanti jadi suri rumah. Okey, suri rumah pun satu kerjaya sebenarnya. Jadi kita mesti jadi suri rumah yang berjaya lah. Kita mesti pandai mendidik ilmu-ilmu yang kita dapat di sekolah kan. Nanti saya kata selalunya pentingnya untuk masa sekarang ni memang kita tengah kempen kembalilah minda sihat pada pelajar setelah PKP. Dan dia ada suasana, PKP ni menyebabkan suasana shock pada pelajar. Di segi mindanya, dia tak suka hadir ke sekolah. Dia tak suka hadir ke sekolah, dan bila dia hadir ke sekolah pun dia macam dia tak boleh nak fokus. Dengan bila waktu-waktu pembelajaran tu kan. So dia tak boleh, memang 60% tu dia tak boleh nak fokus. Terbiasa dengan suasana di rumah. Online. Jadi bila di situlah peranan guru bimbingan kaunseling ni. Daripada tingkatan 1, kalau yang pendidikan khas tu kita kurang sikit lah. Lepas tu kita tingkatan 6 pun sama. Masih ada juga walaupun dia orang dah macam macam nak hujung remaja, tapi masih kesedaran itu masih dalam bidang kejayaan dia orang pun sebenarnya tak dapat membuat keputusan yang tepat. So macam ikut suka dia lah, dia nak pergi, ada yang setengah kerja macam tu. Jadi kita nak set dia punya mind tu, minda dia orang tu kan, nak kena betulkan minda sihat tu. Nak letak balik di line, betul-betul di line persekolahan yang menuntut ilmu tu. Satu bidang yang mencabar. Kiranya skop guru kaunseling tu memang perlu menyeluruh. Ya, menyeluruh. Satu sampai tingkatan 6. Lepas tu kalau dari segi sudut kerjaya tadi kan, sebenarnya kalau kita tengok kerjaya yang masa sekarang ni, dia berbeza dengan 5 tahun yang lepas. Dia punya perubahan ni sangat mendadak. Kalau kita tengok sebab yang PKP ni, kita tengok YouTuber, influencer kan, itu pun satu bidang kerjaya kan. Jadi
majoriti lah apa yang saya dapat lihat, pelajar ni dia suka macam tu. Dia suka bidang yang Dia nampak lebih banyak. Dia kata dia macam senang lah, tak payah banyak menggunakan, banyak berfikir. Sebenarnya dia tak tahu hakikat yang sebenarnya untuk berada dalam bidang tersebut. Ada juga cabaran tersendiri. Ya. Kekurangan dalam bidang tersebut. Ya. Ada juga sebenarnya. So itu definisi kerjaya untuk Cikgu Haliza. Seterusnya, soalan yang seterusnya, pada pendapat Puan Haliza, apakah kecenderungan ataupun faktor memilih kerjaya pada masa kini? Dia seperti yang saya kata tadi, dia media sosial memain peranan sekarang ni sangat kuatlah tarikannya pada remaja. Daripada sekolah rendah pun sebenarnya kita dah nampak kan, kepentingan gadget, handphone. Jadi banyak pelajar yang dia terpengaruh dengan media sosial ni. Dia cepat terpengaruh. Macam tu lah kata nak jadi YouTuber. Padahal nak jadi YouTuber tu mesti ada ilmu, mesti ada pengetahuan. Jadi pelajar ni dia ingat, sekali dia buat dia buat konten video tu dah banyak. Dan dia kena juga bila kita nak buat konten cerita tu mesti ada ilmu pengetahuan dari segi sudut bahasanya. Itu yang kita kena didik pelajar ni dari segi sudut kerjaya tadi. Supaya bila dia habis alam persekolahan nanti, so yang dia akan bekerja nanti, dia akan menggunakan ilmu apa yang dia dapat masa di sekolah. Itu yang dalam bidang kerjaya ni sebenarnya kita banyaklah ada inventory dia yang kita laksanakan untuk pelajar ni supaya sesuai kita nak letakkan dia, supaya dia dapat mengenali personality diri dia dan dia tahu dia boleh bekerja yang bagaimana. Kecenderungan untuk memilih pekerjaan, memilih personality diri. Itu yang kita kaitkan selalu dengan haluan kerjaya. Jadi kita mesti buat haluan kerjaya. Sebenarnya haluan kerjaya ni kita dah bermula daripada tingkatan 1 pun kita dah mula. Ciri-ciri trait personality kan. Kita dah mula dedahkan pada pelajar. Kemudian dia akan meningkatlah sampailah tingkatan 5. Tingkatan 5, kalau tingkatan 6 ni cuma kita halakan dia lah. Kalau sebab dia dah orang kata dah terpilih bidang sains, bidang kemanusiaan macam sekolah Raja Muda Musa. Kalau tingkatan 6, pusat tingkatan 6 ni dia semua bidang kemanusiaan, dia tak ada bidang sains. Tapi bidang kemanusiaan ni pun banyaklah, bidang IT ada, perniagaan ada, kemudian adalah elektif-elektifnya. Super juga dengan kalau macam haluan kerjaya, kalau di Raja Muda Musa tingkatan 4 ni dia ada elektif dia lah. Contohnya kelas sains, itu dia akan menuju bidang sains lah. Kemudian bidang kemanusiaan dia ada pengajian multimedia. Kemudian dia ada pertanian. Kemudian dia ada elektifnya perakaunan ada. Kemudian dia ada satu lagi yang kelebihan dalam daerah Kuala Kangsar, satu-satunya sekolah Raja Muda Musa je yang ada, iaitu pendidikan dipanggil MPV. So dia ambil rekaan fashion. So dia juga ambil pelajar ini tak ramai. So dia ambil SPM. SPM dia ambil 3 subjek saja, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah. Untuk melayakkan dia dapat sijil SPM. Kemudian dia akan dapat skill lah, kemahiran rekaan fashion, membuat baju. Daripada tahap 1, kalau ikutkan daripada tingkatan 4 dia ambil sampai tingkatan 5, dia boleh dapat tahap 2. Tahap 2 dia ambil SPM. So dia boleh nanti kalau dia nak sambung dalam bidang kemahiran, dia terus pergi diploma. Diploma pun dia tak, sebab diploma tahap 3 kan, so dia tak akan ambil masa yang lama. Kelebihan itu yang ada yang ada di Sekolah Menengah Raja Muda Musa, lulusan MPV. Pada budak pendidikan khas pun dia punya yang ilmu tentang yang kait dengan kerjaya dia nanti bila dia habis alam persekolahan ni juga diberi. Kalau dulu dia ada sains komputer pun ada, untuk pelajar yang aras IQ dia tinggi sikit lah kan. Tapi
start daripada tahun ni kementerian dah ni kan hanya 2 saja. Setiap sekolah dia tak bagi pilih banyak dah. So pengkhususannya hanya 2, iaitu bakery, kemahiran membuat kek, pastry semua tu, dan juga urutan refleksiologi. Dia dah guna usaha untuk pendidikan khas. Tapi sambil-sambil tu dia orang adalah yang lain-lain dia mengikut tahap tu. Ada yang dia ajar pengurusan diri saja, dia ajar memasak, mengurus diri, macam tanam sayur. Itu memang ada. Tapi pengkhususan untuk yang bidang kerjaya tadi, yang itulah yang besar, besar mesti dapat pelajar tu mesti akan ada itu. Kiranya ada lowongan lah untuk pelajar khas. Saya pun first time juga dengar. Sebab jarang memang kalau macam di area sekolah tempat saya pun tak ada juga dengar untuk pengurusan macam ni. Pelajar pendidikan khas. Jadi kerajaan macam Kementerian Pendidikan dah memang nampak lah, walaupun dia orang pendidikan khas, so dihalakan bidang kerjaya dia orang kan. Sebab mereka pun boleh bekerja, dalam potensi mereka. Sebab dia orang pun orang kata ada macam aset negara jugalah tu, walaupun dia orang pendidikan, dia orang kurang upaya kan. Soalan seterusnya, boleh kami tahu apa skop dan bidang tugas Puan sebagai guru bimbingan dan kaunseling di sekolah? Sebenarnya kami sebagai guru bimbingan kaunseling di sekolah ni, sebenarnya kami ada 4 bidang yang utama yang mesti kita fokuskan. Di antaranya pertama sekali kita memberi khidmat penyungguran dan pengayaan meliputi semua aspek perkembangan diri murid dengan menyediakan peluang, kemudahan dan pengalaman selaras dengan kemampuan dan potensi murid. Kemudian bidang ni sebenarnya, saya ni dulu 4 perkara tadi. Kemudian kita memberi khidmat perkhidmatan pencegahan atau menghindar murid daripada terlibat dalam perbuatan salah laku seperti salah laku tindakan disiplin, penyalahgunaan dadah, merokok, inhalan, salah laku musnah ataupun vandalism kan, peras ugut, tingkah laku antisosial, kemudian seksual bebas dan salah laku penggunaan bahan lucah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, kita juga memberi khidmat berbentuk pemulihan. Maksudnya tujuan dia ialah untuk mengorientasikan semua pelajar yang bermasalah, masalah peribadi ke, masalah akademik ke, kerjaya ke, ataupun psikososial dia, supaya dia mampu menghadapi semua masalah-masalahnya. Kemudian juga kita beri khidmat kaunseling lah, kaunseling krisis. Kaunseling krisis kan. Kaunseling krisis ni, saya pun sebenarnya baru ni awal tahun hari tu lah, kita memang yang Kuala Kangsar ni kita berkolaborasi dengan UPSI memang, dan lecturer ni pun projek dia yang pertama. So dia dedahkan bagaimana menangani modul khas lah untuk bagaimana menangani krisis di kalangan remaja. Jadi kita dah sampai kebetulan bila keadaan PKP ni, so kita memang jumpa pelajar yang kalau dulu memang pelajar yang sampai macam kes nak bunuh diri ni, yang sampai kelar-kelar ni, kita sebenarnya kita terus rujuk pada klinik saja. Sebab di sana dia orang lagi ada kepakarannya. Tapi sebab bila keadaan PKP ni ramai di kalangan remaja kat sekolah, bila kita buat soal sidik tu pun, kalau saya di Perak dulu pun memang kita ada berbelas orang jugalah yang ada trauma pun ada, yang sampai mencederakan diri sendiri pun ada. Kemudian ada yang memang kita rujuk pada psikiatris dan dia diberi makan ubat lah, kiranya sampai psikoterapi yang tu, so diberi makan ubat. So sekarang kami yang di Kuala Kangsar ni, bulan Januari hari tu memang kayaknya kita macam dah ada sedikit pengetahuan untuk yang krisis yang peringkat yang macam ni. So kalau kita boleh buat sesi lah, dan kita insyaAllah lah
berdasarkan pengalaman tu yang saya pun bila saya jumpa dan melalui apa yang kita buat tu, jadi pelajar ni memang berjaya. Memang berjaya. Kaunseling krisis lah dipanggil. Ya, yang kalau macam kes saya tu sampai kita nak lepas dia tinggal 5 dan dia lelaki. So saya tunggu dia sampai dia periksa SPM. Hari periksa SPM tu pun memang ada kejadian dia macam dia stres, meletak dalam dewan periksa kan. Jadi jadi kita misalnya dia sampai ada satu hari tu dia keluar daripada dewan periksa tu, dia jerit-jerit lah. Jadi kita kebetulan saya hari tu memang saya tunggu. Bila pelajar macam ni saya akan tunggu. Jadi kita ambil dia. Jadi sekejap kita nikan dia. Jadi dia alhamdulillah lah. Dan dia untuk sesi yang petang tu dia ada. Dia boleh lagi. Dia boleh lagi meneruskan sesi dia yang petang tu. Dan alhamdulillah juga bila keluar result PSSPM, walaupun saya dah bertukar sekolah, jadi cikgu di sekolah sana bagi tahu, memang dia ucapkan terima kasih sebab saya tunggu daripada awal, sebenarnya saya pantau dia daripada awal, daripada dia proses selepas naik PKP kan. So saya memang ikuti dia lah daripada awal. Sebab kita bantu dia, kita cegah dia walaupun dia makan ubat, tapi kita konsult dia hari tu macam kita jarak-jarakkan dia makan ubat tu. Dan alhamdulillah bila dia duduk paper tu dan dia lulus. Dia lulus, jadi dia layak dapat SPM. Jadi itu pun satu kejayaan juga lah. Sebenarnya bila kita dapat kes-kes macam ni sebagai seorang guru bimbingan kaunseling, satu kepuasan. Kita dapat membantu anak murid, kita dapat membantu pelajar-pelajar kan. Kita tahu dia satu ketika macam tadilah kata dia nak akan berkerjaya kan. Semua orang mesti nak cari kerja dan dapat menyara kehidupan dia, menyara kehidupan dia, orang lain nanti di sekitar dia kan. Satu keperluan pada masa kini. Ya, kerjaan. So itu skop dan bidang tugas Cikgu Haliza sebagai guru bimbingan kaunseling di sekolah, di mana tadi Cikgu Haliza cerita di antara sekolah Tun Perak dan juga sekolah Raja Muda Musa. Tapi dia saya nak tambah sikit lagi. Daripada yang saya bagi tadi 4 tadi, so kalau di peringkat ni lah, so kami diberi bagaimana bidang-bidangnya. Sebab kalau ikutkan skop ni, kaunseling ni sangat luas. So kita dipecahkan bidang psikososial dan kesejahteraan mental. Satu. Lepas tu ada juga pendidikan kerjaya. So pendidikan kerjaya ni ada banyak lah. Antaranya haluan kerjaya, pengetahuan tentang kerjaya, inventory kerjaya. Kemudian disiplin, pendidikan disiplin. So itu yang bidang besar. Yang tadi yang saya terangkan tadi, bagaimana pelaksanaan dia. Yang ini tadi, okey, PKM kita panggil pendidikan psikososial dan kesejahteraan mental. So dibagi dalam tu dia pengurusan diri, jati diri, lebih kepada bagaimana kemahiran sosial. Kemudian disiplin tadi, pendidikan disiplin. Okey, pendidikan disiplin adalah ada ponting, vandalism, kategori ponting pun ada. Ponting kelas ke, ponting sekolah ke, ponting perhimpunan ke. Jadi lebih spesifik bila kita nak kaunseling budak, kita nak buat sesi, so kita kena kenal pasti ciri-ciri yang ini dalam diri permasalahan dia. Okey, kemudian yang pendidikan kerjaya tadi, kemudian KM, satu lagi tadi kesejahteraan mental. Kesejahteraan mental itu masuk kemahiran belajar. So yang lagi satu ialah psikososial. Bagaimana komunikasi, itu pun memang kita bagi. Sebagai tadilah yang tadi pengayaan kan, bagaimana pelajar ni nak komunikasi sehala, dua hala, berbagai. Kemudian apa lagi kalau psikososial ni, komunikasi, hubungan, kemahiran generik pun kita bagi dalam itulah kemahiran generik. Kalau selalu kemahiran generik ni kepada biasanya peringkat sekolah rendah kan. Tapi sebenarnya sekolah rendah pun sekolah menengah pun masih ada kemahiran generik. Terutama sekali pendidikan khas.
kemudian tingkatan khas, kemudian tingkatan 1, tingkatan 2. Seterusnya boleh Puan macam kongsikan sikit apa cabaran yang Puan hadapi Semasa bertugas sebagai guru bimbingan dan juga kaunseling. Pengalaman-pengalaman yang mencabar tu boleh kongsikan. Pengalaman mencabar. Sebab abang ni sebab dah lama. So kita bagaimana pendekatan. Sebenarnya pendekatan tu kita kena satu cabaran lah. Kita kena tengok situasi dia, pendekatan kita. Misalnya saya sendiri pun, saya baru bertukar di sekolah yang baru. So sangat besarlah cabaran dia. Sebab bila kita nak mendekati pelajar, so bukan senang. Bukan senang sebab kita kena kenal dia, kita kena kenal daripada latar belakang dia. Dia ni contohnya kan, bila kita ambil satu kes tu, bila klien tu datang pada kita mesti tahu latar belakang keluarga dia. Anak yang keberapa, bagaimana, kenapa dia jadi macam tu. Itu dulu kita kena. Itu pendekatan itu yang penting. Approach kita. Sebab kalau tidak pelajar dia takkan cakap. Dia bukan macam doktor pegawai perubatan. Kan doktor kan pergi klinik kan. So psikologi dia lain sikit, kaunseling dia lain sikit. Psikologi lah. Sebab saya psikologi kan, bidang psikologi kan. So kalau klien tu kalau dia kata kalau tak betul approach-nya, so dia tak nak cakap. Dan dia tak nak jumpa dengan kaunselor. Sebab dia akan kefaham. Yang sangat membawa diri dia. Ya. Kadang-kadang dia cabar kita lagi. Dia cabar kita. Misalnya kalau saya baru dekat situ, saya pun baru seminggu hari tu. Kemudian sebenarnya ada kes pergaduhan melibatkan persentuhan badan lah, fizikal kan. Okay. Kemudian saya pun sebenarnya kita ambil dia sebagai dia trauma kan. Tapi dia telah menyalah persepsi tersebut. Jadi dia kadang-kadang dia mencabar kita. Sebenarnya benda yang kita tak cakap pun dia akan dia bila dah sebaliknya helah bela diri dia. So dia nak tutup yang dia punya tu. So kadang-kadang dia keluarkan. Itu yang saya sepanjang saya berkhidmat sebagai kaunselor ni, pertama kali saya jumpa macam tu. Mungkin sebab saya baru kan, saya baru di situ, jadi dia orang macam approach saya lain kan. Kita ganti tempat orang lain. Kalau cikgu subjek lain. Faham tak? Kalau cikgu subjek lain. So bila kita kaunselor ni, dia akan apa yang kita kata tu, walaupun ada setengah memang saya tak kata pun. Contohnya bila parent dia datang, kita buat tu, lepas tu saya bercakap lah, saya kata okay, saya nampak anak cik ni trauma, nanti besok saya akan jumpa dengan anak cik. Sebenarnya kes ni kita dah tahu. Okay, kita dah tahu, jadi tak apa kalau cik kata cik nak bawa anak cik ni pergi ke klinik, silakanlah. Tapi memang dalam pengetahuan sekolah. Jadi kalau biasanya masyarakat ni dia macam anak dia kena pukul, so dia nak bawa terus ke balai polis. Tapi masa hari kejadian tu saya tak sebut pun. Tapi besoknya tu sebab dia bising sangat, okey nak suruh polis datang kan. Kita sebenarnya ada pegawai perhubungan, tapi bila benda yang kecil-kecil macam tu, dia kat sekolah lah boleh uruskan kan, boleh selesaikan. So masyarakat tak faham. So bila besoknya tu di main sekolah saya buat sesi yang trauma kat dia, dia kata cikgu lambat sangat ambil tindakan. Macam tu lah bila kita bercakap ni, kadang-kadang kefahaman budak tu kan. So saya kata tak apalah, kalau dah rasa nak buat report, dipersilakan. Jadi petang tadi pun pergi buat report. Tapi sebenarnya tak ada kes pun ceritanya. Tapi saya macam itu saya kata satu cabaran lah. Sebab lain komuniti lain. Sebab saya berkhidmat di Sekolah Menengah Tun Perak dah lama. Jadi persekitaran itu masyarakat kampung, saya dah biasa dengan komuniti di situ. Tapi bila saya datang di Sekolah Menengah Raja Muda ni, Raja Muda Musa ni, dia punya persekitaran dia ramai. Walaupun Tun Perak tu ramai juga yang B40, B40 hampir 80%. Okay, tapi di Raja Muda Musa ni dia punya
di B40 dan campur dengan keadaan keluarga. Di majoriti ramai yang keluarga, saya rasa hampir 50% lah yang ada tu masalah psikososial keluarga ni. Ibu bapa bercerai, ibu bapa tak ada kerja, so anak terpaksa bekerja. Ya, satu tekanan lah pada pelajar ni. So dia tak suka nak dengar kaunselor cakap. Nanti misalnya yang bekerja tu dia dah tahu, nanti kaunselor akan pujuk dia supaya dia berhenti kerja. Macam tu lah. Kan? Tafsiran dia. So kalau boleh macam tu yang saya kata tadi, satu cabaran saya di tempat yang baru ni. Sebab kita orang baru, so kita nak approach dia, nak tarik dia. So dengan dalam masa jangka yang singkat lah pada saya kan. Saya pergi hari tu bulan 3, budak masuk sekolah balik bulan 4. So saya kena mengenali satu cabaran yang hebat. Kita kena kenal watak seorang pelajar. So kalau saya di tempat yang lama tu, saya dah kenal. Okay, pelajar tu daripada cuma tinggal satu je pelajar baru, kita tak ambil masa yang lama kan. Dalam sebulan kita dah boleh kenal dah. Okay, dia ni latar belakang dia, datang daripada keluarga yang bagaimana. Tapi bila proses tu kita pergi tempat yang baru, jadi kita nak kenal semua. Daripada tu rencam pula tu. Daripada tahap umur yang berbeza-beza. Adalah perbezaan kiranya boleh kita katakan ke sekolah Tun Perak tu sebagai sekolah di luar bandar dan juga Raja Penanggung sini ada sekolah di pinggir bandar. Di pinggir bandar. So di pinggir bandar. Sebab dia banyak yang kalau dia tinggal pun di kawasan perumahan. Di antaranya kalau dia jauh tu tak banyak lah sebab dia ada asrama. So dia duduk asrama. Kan? So yang tinggal di taman-taman perumahan ni lah. Kan? Di sekitar situ. Kadang-kadang ibu bapa pun kerja. Kan? Kerja pun dia orang niaga. So bila ibu bapa ni niaga, so anak dia sendirilah berdikari kan. So dia itulah kata mencabar lah. Sebab kehadiran ke sekolah pun saya pun kan sangat terkejut. Sampai daripada 114 hari sekolah tu, ada yang dia hanya datang ke sekolah 20 hari je. 20 hari je. Hampir setahun. Itu sebahagiannya yang lagi mencabar tu, yang ada di sekolah pun dia tak dapat fokus. Kan? Sangat mencabar lah pada saya. Untuk belajar. Ya. Datang sekolah senang saja. Datang untuk kawan. Ya. Ada setengah tu dia datang ke sekolah tu dia suka sebab dia dapat tidur. Dia dapat tidur. Ada satu ada 2 orang lah. Kesnya bila saya sampai tu, saya tak jumpa di Tun Perak. Bukan saya nak ni kan, tapi dia punya perbezaan dia lah. Itu cabaran sebenarnya. Bukannya kita kelemahan sekolah tu tak. Itu pada saya itu cabaran untuk saya. Ya. So pelajar ni bila kita call mak dia kata dia dah hadir ke sekolah. So tanggungjawab sekolah. Dan bila kita pergi tengok dalam kelas, dia tak ada dalam kelas. Rupanya dia merayau. Itu yang kita kata tadi, pendidikan disiplin tadi. Ponteng kelas. Dia bukan ponteng sekolah. Dia datang ke sekolah. Waktu orang ambil kehadiran tu dia ada. So sekejap lagi tengoklah waktu kedua ke, selepas rehat ke, dia dah hilang daripada sekolah. Daripada kelas. So bila ni satu cabaran juga tu, kat mana dia bersembunyi. Kena cari sebab keselamatan diri dia kan. Bila kita masuk di sekolah, so keselamatan pelajar tu tanggungjawab sekolah. Sebab dia dah masuk sekolah, kemudian dia keluar bukan pada waktu akhir sekolah. Dan kita pun tak nak lah kan, kita melahirkan kita ni sebenarnya tugas guru kemenjadian pelajar. Kita nak menjadikan insan yang terdidik kan. Jadi bila dia hadir ke sekolah dan dia ponteng kelas, tak terdidik lah dia. Macam mana dia nak berkejaya kan? Siapa nak ambil dia besok kan, nak kerja kan? Kalau ada ciri-ciri itu dalam diri dia, itu yang ciri-ciri itu yang kita nak tanamkan dalam diri dia. Disiplin tadi kan. Itu yang kata tadi PKM dia tu, pendidikan psikososial dan mental. Yang akademik tadi. Kemudian psikososial, pembangunan sasiah diri murid.
saya lupa tadi. Pembangunan sasial diri murid. Itu yang kita nak bentuk dia. Yang co-curriculumnya, kalau dia memang pandai berpidato, so kita nak latih diri dia kan, nak bagi semangat, bagi motivasi pada dia. Misalnya dia aktif sukan, dia ada bakat contohnya, yang itu kita nak develop dia. Supaya katakanlah dia olahraga, supaya dia majukan diri dia dalam bidang yang olahraga ni, sampai ke peringkat apa, negeri, seterusnya. Motivasi, itu motivasi lah. Itu pun tugas guru bimbingan kaunseling. Itu saya kata peranan guru bimbingan kaunseling ni sangat besar, sangat menyeluruh. Skop ni sangat besar sebenarnya berbanding dengan guru akademik ni. Guru akademik peranannya memang penting, kan? Tapi kaunseling ni dia menyeluruh. Sebab itu saya kata dia punya, kalau orang kata kalau guru akademik, sebab saya pernah jadi guru akademik kan, memang saya rasa macam senang. Tapi bila saya jadi guru bimbingan kaunseling ni, tapi bila kita dah menghayati tugas guru bimbingan kaunseling ni, kita seronoklah. Sebab kita kenal satu sekolah tu. Tahu suasana lah. Ya, suasana. Cikgu kaunseling ni Dia tak habis di situ. Misalnya kalau cikgu akademik ni, kalau dah habis periksa masuk Dewan SPM, habislah. Tapi kita masih berterusan. Kita sampai jejak dia. Maksudnya jejak lepas SPM. Kita nak tahu dia ke mana. Dan kalau zaman yang selepas PKP ni pun kita panggil, kita buka talian psikologi kan. So budak boleh, pelajar-pelajar ni boleh WhatsApp kita, boleh bertanya. Saya ada yang pelajar sampai dia dah matrik. So dia ni balik, dia tak tahu macam mana dia nak pilih kejaya tadi. So dia masih merujuk. Dia masih merujuk dengan kita, dia masih WhatsApp kita, tanya, cikgu saya nak ambil bidang ni macam mana. Walaupun di pusat matrikulasi tu ada sebenarnya kaunselor dia kan, tapi mungkinlah sebab tak biasa, ramai kan. Jadi dia dah mungkin dah senang nak merujuk dengan kita. Dia dah, orang kata istilah kaunseling dia dah jelekit dengan kita. Dia dah melekat dengan kita. Dia dah selesa lah. Dia dah selesa, ya. Itu menjadikan saya macam, saya suka. Kita sepuas kan. sebab itu kalau kita bekerja ni, sebenarnya keseronokan bekerja. Itu kita kena bina walaupun di mana kita berada. Jadi di situ saya kena cepatlah. Macam tadi, walaupun saya baru di Raja Muda Musa ni, so itu cabaran lah. Kalau saya, itu cabaran yang paling inilah dengan diri kita. Walaupun masa awal-awal tu macam kita panggil, kita biasanya pelajar ni, kita kena tahu dia akan suka kalau orang sebut nama dia, kan. Tapi bila saya ni dengan faktor usia, memori pun orang kata dah full dah kan. Tapi saya fikir, alhamdulillah sebulan saya duduk di situ, macam mana saya nak ingat nama pelajar ni. So saya pun gunakanlah kaedah zaman kini kan, saya tengok gambar. So budak sebenarnya tak suka, dia takut nanti cikgu sebarkan gambar-gambar dia. So saya kata, okay, saya tengok gambar ni, sebenarnya cikgu nak ingatkan kamu, rupa kamu, nanti cikgu confuse banyak sangat ni. Dah macam contohnya yang Putra, ada berapa orang nama Putra ni kan, confuse. Putra tinggal 1 ke, Putra tinggal 4 ke, tinggal 5 ke kan, macam tu. Jadi saya ambil gambar dia, lepas tu saya suruh dia tag sendiri nama dia, tinggalkan kat situ. Jadi kita manusia ni kan, kita suka gambar kan. Kemahiran mengingat tu kan, bila kita tengok gambar kita akan ingat. Sebab itu saya kalau bila orang tanya pelajar yang dah lama-lama tu, yang dah habis-habis sekolah tu kan, okay, kamu SPM tahun bila? Muka saya ingat, saya boleh ingat muka dia ni anak murid saya di sekolah Temenggung, ini anak murid saya di sekolah Perak macam tu. Sebab muka tu kita ingat, ni anak murid kita. Tapi kita tak ingat dia batch mana. Macam tu. Nama memang kadang-kadang memang tak ingat. Kecuali yang memang akrab dengan kita kan. Kita akan ingat lah. Memang ramai kan. Memang ramai. Itu saya kata satu cabaran bila kaunselor ni, dia perlu mengenali. Dia bukan macam doktor dekat klinik tu. Doktor dekat klinik tu sebab dia nak rawatan fizikal. Tapi kita ni emosi. Kita menyentuh emosi. Kan, itu bila kita buat sesi pun kontak mata penting, kita punya mimik muka kita, semua tu sangat main peranan.
soalan yang seterusnya yang kami ingin tanyakan adalah apakah boleh kongsikan sedikit pencapaian Puan dalam kerjaya ketika Puan berkhidmat sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling selama beberapa tahun di Perak dan beberapa bulan yang baru di Sekolah Raja Beni Musa. Okey, sebenarnya kita jangan, perkara pertama ialah kita jangan menolak tugas. Kalau orang beri pada kita tu sebenarnya adalah satu pengalaman. Pengalaman ni yang perlu kita petik sebab pengalaman ni sangat penting sebagai pengetahuan kita. Itu yang kita boleh gunakan sepanjang kehidupan kita nanti. Pertama sekali guru kaunseling lah. Sebab kalau dalam guru kaunseling ni sebenarnya saya suka kerja sukarelawan. Sebab itu kalau misalnya pendidikan pencegahan dadah tu, saya pernah ikuti simposium peringkat kebangsaan. Macam mana saya tak ingat tahun 2000 mula-mula saya terlibat dalam bidang kaunseling ni. Saya rasa 2005 kot dia membuat simposium pendidikan ni seluruh Malaysia lah, dia buat di Ulu Kenas. Itu pun saya jadi fesi dia salah seorang lah. Kemudian kalau banjir, masa banjir tu pun saya terlibat juga. Kita lepas masa mula-mula banjir kat sini 2014 tu, kita guru kaunseling daerah ni kita kumpulkan ramai-ramai. So kita pergi, kita buat macam kita support emosi lah. Pelajar yang mana kebanyakan pelajar sekolah lah yang di tempat penempatan banjir ni. Daripada yang apa yang kami buat aktiviti ni, peringkat GPM pula buat, dipanggil Smart Support Team. Yang untuk bantuan, jadi semua kaunselor automatik dia akan jadi ahli Smart Support Team daripada situ. Seronok sebenarnya kerja-kerja sukarelawan ni. Saya pernah juga membantu kalau di kolej vocational kan ada kejadian pelajar meninggal yang masa mendaki tu kan. Jadi ada 2 orang pelajar meninggal, dia orang sesat dalam dekat Ulu Kenas kan, dia buat hiking tu. Lepas tu kan ada 4 orang sebenarnya tak jumpa, tapi 2 orang meninggal. So masa tu kita berkampung lah kat situ dan saya pun terlibat sekali. Sebab saya suka benda-benda sukarelawan ni kan. Jadi saya pun diarahkan oleh PPD sebab PPD keluarkan surat kan. Mula-mula saya tak nak pergi. Cerita sebab kita dekat sekolah pun kita banyak kan. Jadi kebetulan sokongan daripada pengetua Cikgu Haliza, pergilah. Kami pun boleh dengar cerita daripada Cikgu Haliza. Jadi bila kita pergi tu, kita bukannya kita menyebarkan je. So kita dapat cerita yang betul. Kita tak ada dapat dengar cerita. Saya pun kalau macam tu tak apalah, saya pergilah Tuan Haji. Dia diizinkan lah daripada pagi kan kita keluar tu kan. So kita ni kan emosi lah, emosi family dia. Macam tu. Lepas tu saya juga join yang kebajikan masyarakat pun ada. Kita bekerjasama daripada situ. Pun dipanggil Smart Support Team. Misalnya kalau ada, misalnya macam contohnya yang ni lebih skala lebih besar lah. Tapi saya pun tak dapat fokus yang sepenuh-penuhnya sebab benda ni kan kadang-kadang dia berjalan. Jadi memerlukan komitmen. Saya pun ada family kan. Tapi saya join, saya daftar dan saya pergi kursus tu dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat kan. Misalnya kalau Jabatan Kebajikan Masyarakat ni biasanya dia akan panggil lah kalau dia memerlukan khidmat daripada cikgu kaunseling ni. Contohnya misalnya apa yang kapal terbang hilang tu kan. Jabatan Kebajikan Masyarakat kan dia orang hantar untuk yang family yang trauma. So dia sebenarnya di belakang tabir tu sebenarnya ada sesi-sesi tu untuk dia orang. Yes, untuk ahli keluarga. So bukan senang nak menghadapi benda tu. Dia memang ambil masa yang lama, kadang-kadang sampai setahun untuk pulih. Kita punya trauma. Ini pun ni mesti yang NGO kan untuk bantuan untuk bencana-bencana. So saya join. Saya baru habis 14 bulan bagi pendidikan tentang bagaimana nak menangani bencana. Banjir ke, tsunami ke, macam tu. Sebab yang ini saya di Perak itulah kita guru bimbingan kaunseling. So daerah Kuala Kangsar yang pertama dia buat kursus tu sebenarnya tahun 2014
2018 ke 2017 saya dah join dengan Mercy ni. Tapi yang itu banyak dia punya pensyarahnya yang terlibat dengan Mercy ni. Mercy ni adalah sukarelawan. Masa tu UTP. Tapi untuk yang tahun ni banyaknya yang banyak terlibat ni daripada UiTM. So dia orang dapat dana daripada yang ini, dapat dana daripada share. So dia orang turun ke sekolah-sekolah supaya dia orang pun tak ramai, jadi dia orang bagi ilmu untuk kami. Jadi kami akan turunlah ke sekolah-sekolah. Misalnya yang terbaru ni 14 hari bulan ni ada 6 buah sekolah di daerah Kuala Kangsar. Yang kita bagi kesiapsiagaan menangani bencana banjir, sebab kita dijangka banjir kan. Banjir ni so kita dah bagilah persediaan pada pelajar-pelajar tu. Misalnya hari itu Tun Perak ada 40 orang belajar, RPK pun 40 orang belajar, SK Sayong, SK Lintang, kemudian Tun Muda Abdul Aziz, satu lagi ada 6 buah sekolah masa tu yang terpilih tu. So kita buat serentak dengan Mercy. Wakil Mercy ada seorang, wakil PPD pun ada seorang. So kita menyampaikanlah dia punya adalah slot-slot kita berkolaborasi dengan Mercy. Banyak juga pencapaian Puan Haliza. Seronok sebenarnya, saya suka. Lepas tu pengetua saya pun support. Dia cakap, bila saya cakap saya suka sebenarnya Tuan Haji, saya pergi ke sekolah, kita bagi pendidikan sekolah-sekolah lain kan. Sebab sekolah kita tak apa, memang kita sambil-sambil kita masuk ke kelas, kita akan terangkan. Untuk soalan seterusnya, apa pandangan Puan terhadap individu ataupun masyarakat yang macam ada dua kerjaya dalam satu masa? Maksudnya dua kerjaya macam mana? Macam cikgu, lepas tu ada buat bisnes juga dalam masa yang sama. Dia macam ada part time tu, dia ada satu kerja utama. Kadang-kadang sekarang ni macam ada orang yang contohnya dia kerja hakiki dia. Mungkin contohnya sebagai seorang penjabat awam di macam sekarang ni di office di pejabat kerajaan atau sebagainya, dan masa yang sama dia ada buat bisnes, dan pada masa yang sama juga contoh bisnes tu sedang rancak, dia jadi yang kerja hakiki tu dah jadi macam sama level dengan option dia kerja yang kedua tu. Faham. Sebenarnya terpulang pada individu tu, tapi sebenarnya kalau kita di pegawai kaki tangan awam ni, sebenarnya dia ada tata tertib dia. So sebenarnya bila kita terlibat dengan perkara yang macam ni, sebenarnya kita tertakluk pada keterjabatan. Macam saya sendiri pun, saya tak terlibat dalam bisnes, tapi saya suka kerja sukarelawan. Itu macam saya kata tadi, bila kita nak keluar sekolah, sebab kita hakiki kita ialah di sekolah. So tapi kalau kita ada support macam tadi lah, saya nak jadi saya nak pergi smart support team tu kan, kita nak keluar kan, kan kita nak tinggalkan sekolah kita. Tapi kalau support daripada pengetua sokong, kan, jadi kita bolehlah keluar. Macam tu lah. Ya, tapi kalau macam sama juga dengan orang tu berniaga. So kalau dia berniaga di luar waktu bekerja dia, tak jadi masalah. Tapi kalau dia berniaga di sekolah, memang ada tindakan tata tertib. Semua kaki tangan awam tak boleh. Sebenarnya dia tak boleh berniaga di sekolah. Di sekolah ke di luar, sampai kalau didapati dia berniaga walaupun di luar, tapi hingga menjejaskan credibility dia sebagai guru. Contohnya misalnya dia datang sekolah, dia tak fokus pada mengajar, dia mengantuk kan. So dia akan dikenakan tindakan tata tertib. Kita memang ada itu, boleh terminate sebenarnya. Dan kita sendiri pun kalau sebagai kaki tangan awam, kita tak boleh keluarkan kenyataan media. Sewenang-wenangnya kita juga boleh dikenakan tindakan tata tertib. Ia tidak boleh. Kalau misalnya cikgu ni kan, kalau kita sebab tu kita WhatsApp apa benda, perkara-perkara benda yang simple aja, belum lagi TikTok apa semua kan. Kan. Yang TikTok tu pun sebenarnya kalau dia menjejaskan kreativiti cikgu, so memang akan dikenakan tindakan tata tertib. Ada surat amaran sebenarnya.
Sebab sekarang banyak kan Ya, sebab itu dalam media-media sosial tu sebenarnya yang terpilih-terpilih lah. Kalau dulu kalau kita tengok ada YouTube yang cikgu suka berlakon, cikgu perempuan, sebenarnya cikgu lelaki tu dia pakai perempuan. So sebenarnya tak boleh. Tak boleh sebenarnya. So dia bagi pilihan. Yang saya tahu dia bagi pilihan lah. Yang kalau yang itu dia sendiri dia memilih untuk dia besar daripada keguruan. Kira buat kerjaan dalam satu masa lah sebab sekarang kan influencer ni dah Ya. kira satu pekerjaan juga kan. Dan sebenarnya kalau didapati kalau ni memang ada tata tertib. Sebab itu kalau kita tengok sekarang ni dah kurang dah. Betul tak? Dah kurang dah. Sebab kalau kita nak buat konten pun benda tu mesti berkaitan dengan yang kerja jugalah kan. ya, berkaitan dengan kerja dan dia tidak menjejaskan apa misalnya image ya. Misalnya kalau kita nak masukkan dalam gambar-gambar yang kita nak masukkan tu pun kita kena tengok juga sebenarnya. Macam saya sendiri pun kalau saya ziarah Cak Na, maksudnya ziarah Cak Na ni sebahagian daripada bukannya paksaan cikgu-cikgu untuk pergi ke rumah-rumah ni, tapi kita sukarelawan kita. Kenapa pelajar tu tak datang? So kita pergi ziarah Cak Na. So kadang kita ambil gambar rumah dia sebab kita pun ada kita pun patut laporkan pada pengetua kita kan. Kita dah berada di sini waktu ini kan. Kita berada di sini kat dalam rumah dia. So itu pun kita sebenarnya kita tak boleh dedahkan pada media sosial. Gambar-gambar dia tak boleh. Etika kerja memang tak boleh. Tapi sebagai untuk si pandang macam di sekolah boleh lah, tak ada masalah. Itu sebab itu budak-budak sebenarnya macam saya kata tadi, kalau saya nak ambil gambar kan, budak tak suka. Sebab dia takut nanti. Macam itulah. Jadi macam privacy. Ya, sebab benda tu bila kita masukkan satu gambar tu, nanti benda tu mungkin kalau gambar yang mengaibkan nanti kesan dia jangka panjang. Jadi kita tahu kan ya. online lagi benda-benda online semua orang boleh tengok. Itu kita kena jaga. Etika tu kena jaga. So itu kalau misalnya bila kita buat sesi sebenarnya dia ada etika-etikanya dengan pelajar ni. Dia ada perjanjian-perjanjian dia. Benda yang perkara yang boleh kita bawa ceritakan pada orang, pada pihak pentadbir. Ada perkara yang kita tak boleh ceritakan pada orang lain. Itu kita bila kita buat tu dia ada etika, ada perjanjian yang kita dengan pelajar. Dan ada banyaklah borang-borangnya kalau pelatih daripada UPSI tu kan, dia memang betul-betul yang tu. So dia memang banyak bila nak buat sesi tu dan laporan-laporan dia mesti lengkap. Betul-betul. Seterusnya kami ada soalan tambahan. Kalau masih okey Guntur jawab. Boleh. Yang mana belum jawab tu kita jawab. Okey, soalan tambahan kat sini. Pada masa kini, apa pendapat Puan ataupun Cikgu Haliza masih relevan atau tidak bagi generasi muda pada masa kini untuk memilih kerjaya mereka mengikut bidang yang mereka minati? Maksudnya sekarang ni kan peluang pekerjaan tu kita tahu agak tipis. Kalau kita apply yang ni, kita nak juga yang ni. Itu sebenarnya dalam kita yang saya sebut 4 bidang tadi. So bidang yang keempat tadi yang fikir tadi, pendidikan kerjaya. Sebab itu dia ada banyak skop sebenarnya kita kena dedahkan pada pelajar. Yang saya kata tadi, haluan kerjaya, kita dapat informasi kerjaya. Lepas tu kita kena ajar pelajar ni bagaimana dia nak dapatkan, dia nak tahu esok dia nak bagaimana dia nak dapatkan kerja. So itu pun kita bagi. Bagaimana nak menulis resume pun memang kita bagi. Pendedahan dia. So dia ikut adalah tahunnya. Kalau penulisan resume tu daripada tingkatan 4 kita dah dedahkan pelajar. Bagaimana dia nak buat resume? Resume beasiswa, nak mohon beasiswa. Kemudian resume untuk memohon pekerjaan. Jadi kita ceritakan semuanya pada pelajar ni. Sebenarnya inventory pun kita buat. Kalau dia rasa okey, inventory warna ke, inventory dia nak kenal personality dia kan. So kita beri pada dia. Itu hak dia. Hak dia sebagai pelajar. Itu saya kata tadi yang 4 ni yang saya pengayaan, pemulihan kan.
krisis kan. Yang itu apa yang kita buat kepada dia kan. Lepas tu input yang kita nak bagi tadi lah, yang psikososial, pembangunan sosial diri murid, pendidikan kerjaya, pendidikan disiplin, di sekolah lah kalau di masih sekolah. relevan lah kalau untuk seseorang yang begitu tak memilih kerjaya mengikut bidang yang dia minati. Ya, sebab itu kalau di sekolah tingkatan 4 tu dah bermula dah lorong-lorong kerjaya dia. So misalnya katakanlah dia ambil bidang kemanusiaan, so dia nak jadi doktor perubatan, dia tak boleh. Sebab dia tak belajar bio, tak belajar fizik, tak belajar kimia. So daripada situ dah kita dah memang, sebab itu bila naik je tingkatan 4 tu, awal tu ataupun akhir tingkatan 3 tu, kita dah dedahkan haluan kerjaya tu. Okay, haluan kerjaya. Misalnya katakanlah dia lebih suka kemahiran, so dia boleh pergi college vocational. Kemudian kalau pelajar tu dia suka ketenteraan, so dia boleh pergi maktab tentera diraja kalau yang lelaki. So kita halakan dia di situlah. Bila kita dah buat inventory, kita dah kenal. Sebab itu kalau dia dalam masa dia habis tingkatan 3 ni, so dalam diri dia kita dah train dia supaya dia ada, jangan kata oh saya tak tahu nak jadi apa. Sebab pemilihan nanti tingkatan 4 tu dia sendiri yang nak belajar. So katalah dia suka kerja dengan dalam bidang art and design ke, so dia mesti ambil seni. So dia akan pergi ke kelas seni lah. Ataupun kalau dia duduk dalam bidang sains pun, dia kata dia nak jadi arkitek, so dia nak seni, so dia boleh ambil seni. So kita kena develop dalam diri dia lah, supaya dia kenal diri dia. Kenal minat diri. Kenal minat diri. Barulah senang. Berjalan seiring. Barulah dia daripada tangga yang pertama masa tingkatan 4 tu kan, naik lepas SPM. So senang nanti dia nak pilih. Okey, walaupun benda tu akan berubah, sebab benda ni dia berkembang dengan persekitaran. Persekitaran kita dia mempengaruhi sebenarnya kerjaya dalam kehidupan kita. Dia kan kadang-kadang benda tu, tapi sebenarnya bila ilmu dah ada, so dia tak ada masalah. Misalnya kata-kata dia ambil dalam bidang perubatan, tiba-tiba dia rasa macam bila kerja ni macam tak seronok lah dengan diri dia, so dia nak buat bisnes. Oh boleh je, sebab dia pengetahuan dah ada. Kan di peringkat yang tu ada, di peringkat sekolah kan kita dah ada macam itulah kepentingan belajar bahasa Melayu, bahasa ni, matematik apa semua tu. Benda tu yang saya maksud saya ialah belajar ni bukan setakat nak lulus periksa. Sebenarnya kita kena niat jadikan dia ilmu. Kalau ilmu, benda tu akan insya-Allah berpanjangan, kekal kan. Akan sentiasa bermanfaat. Ya. Jadi pendapat puan rasa masih relevan, sebab bila pelajar-pelajar ni kita terapkan dengan ilmu yang betul dan mereka ada pengetahuan, jadi macam senanglah dia orang tak ada tuju. Dia nak pergi ke mana pun boleh kan. Misalnya PKP hari tu kan, kita tengok banyak kan benda berlaku kan. Pilot jadi buka gerai. Gerai burger jadi food panda kan. Ada yang pramugari kan, buka bisnes kan. Tengok lari jauh tapi dia orang cepat. Dia cepat bangunkan, cepat keluar daripada permasalahan tu. Orang panggil cepat tangkap lah. Ya. Ilmu kan? Sebab ilmu tu yang penting. Itu sebab tu kita memang tanggungjawab kita. Kementerian Pendidikan pun memang dah buat sebenarnya, dah ada akta mengatakan bawah umur 18 anak-anak mesti yang duduk di Malaysia ni mesti bersekolah. Cuma kesedaran tu, kesedaran itu yang kita nak developkan dari belajar lah. Tak nak dia duduk kat rumah, tak nak dia jadi mak rempit, tak nak dia, bila dia tak ada ilmu, kekuatan dari segi emosi, tu kadang-kadang kita tengok ada yang dia penagih, dia tak tahan cabaran bekerja. Sebenarnya kajian yang buatlah daripada, kalau Pulau Pinang dulu kenapa kita tengok masa tahun ni kenapa banyak kilang-kilang lah, sebab dia bila tekanan waktu kerja. So misalnya yang pegawai pemasaran, yang pegawai kerja bank, so dia kena mencapai ada target dia. Sebab benda ni kalau nak ni tu yang pengaruh sekarang ni kan banyak. Kan pil kan. So bila dia tak dapat menangani, menguruskan tekanan dia, itu menyebabkan tersalah langkah. Betul kan kita tengok kan. Banyak je kan yang berlaku kan. Itu yang kita kena Salah langkah akibat
desakan-desakan Ya, itu sebenarnya tanggungjawab kaunselor ni atau guru bimbing kaunselor ni sebenarnya sebutnya sangat luas, sangat besar. Sebab itu kalau pertama cikgu bila terlibat sebagai guru sebab dia murabi, pendidik. Ilmu ni kan daripada sepanjang hayat. Kita pun bila kita jadi cikgu pun sebenarnya kita dengan komuniti sekitar. Secara tak langsung mesti kita terlibat. Kita tak boleh kata okey pergi kerja. Misalnya kalau cikgu mata pelajaran tu dia masuk dia ngajar, tak boleh macam tu. So dia ada hubungan dengan komuniti, dengan masyarakat sekitar. Soalan yang seterusnya, macam mana puan kan ataupun Cikgu Haliza boleh pula macam nak menceburi bidang kerjaya sebagai kaunseling. Mungkin pada awalnya kerana minat sebab tadi kita dari persekolahan. ada minat lain, tapi macam minat psikologi ke memang minat ke? Sebenarnya macam ni, saya suka tolong orang. Saya suka membantu. Sebenarnya daripada masa saya di maktab perguruan dulu pun maktab perguruan tinggi Ibrahim, so dia ada macam program sosial ni lah. Misalnya membantu kanak-kanak spastik, kita jual kupon. Saya memang daftar nama. Saya memang pergi jual kupon untuk dewan. Berjalanlah kat bandar dekat Johor Bahru tu, kita pergi dekat premis ni. Lepas tu saya juga join masa dekat sana. Kita ada macam seminggu sekali, setiap kali dia orang cuti kan, hari Khamis, hari Jumaat. So malam tu dia ada bas yang mengajar kat rumah anak-anak yatim. Ada, saya pergi. So dia bagilah sebab ramai kami, jadi dia akan bagi ni malam ni berapa orang. So daripada situ join. Kemudian bila kita jadi cikgu akademik, suka je macam bila ada program luar daripada sekolah kan, daerah. Lepas tu bila kita nak meningkatkan kejayaan juga kan. Masa tu saya daripada dulu bukan graduate, so saya nak sambung peringkat ijazah. Kebetulan masa itu saya kemudian kekalangan waktu juga sebab saya dah ada anak, dah ada suami pun belajar. Jadi suami saya kata kalau nak belajar secara jarak jauh, maksudnya saya tak full time, kan? Jadi daripada situ saya nampak UKM dah buka masa tu. UKM dah buka psikologi. Kiranya saya ni intake yang kedua, PJJ, psikologi. Jadi saya masa tu saya ambil psikologi dengan Pusulatan Melayu. Jadi kebetulan saya buat dia punya tu, macam saya kata awal tadi, bila kita double major ni, dia bila keperluan tu lebih kepada masa itu, keperluan tu lebih kepada psikologi. Guru kaunseling tak ada, guru kaunseling perempuan tak ada. Jadi saya automatik memang ditarik terus, diserap terus. Tapi di peringkat yang masa saya maktab pun dah ada pendedahan psikologi. Dah ada psikologi dah sebenarnya. Jadi bila daripada situ, so sebenarnya bila kita berhubungan dengan orang, macam tadi saya kata kalau akademik tu spesifik satu, kan. Tapi bila psikologi ni, orang kata daripada umur yang kadang-kadang orang yang dah habis sekolah pun, misalnya yang tadi saya kata kawan anak murid saya dah habis sekolah, so masih kontak dengan cikgu, dengan ni, so seronok lah. Seronok begitu. Tak dinafikan juga sebab saya pun masih berhubung dengan guru kaunselor sekolah saya. Betul sebenarnya dalam kehidupan kita ni, kita kena cari keseronokan tersebut dalam bidang tu. So kalau jadi kita tak adalah stres. Sebenarnya manusia mesti ada stres sikit kan, sebab stres ni kadang-kadang memotivasi kan. Tapi kita pandai tangani dia. Jadi kita tu yang saya kata, bila kita ni kita kena cepat sesuaikan diri. Mungkin ini soalan terakhir untuk Cikgu Haliza. Bagi pendapat Cikgu Haliza sendiri lah, apakah saranan yang terbaik daripada cikgu kepada generasi muda pada masa kini dalam memilih kerjaya mereka? Pada saya, kalau masa gini tak boleh memilih sangat-sangat. Saya nak jadi, contohnya misalnya saya nak jadi tentera. So nak spesifik terus tentera, tak boleh.
So benda tu ilmu. So kita kena banyak. Kadang-kadang faktor-faktor lain banyak kan. So kita yang pentingnya kita cepat menyesuaikan diri. Okey. Contohnya misalnya apa tadi? Katakanlah ambil cerita anak-anak saya sendiri. Saya tak ni. Yang penting belajar dulu saya kata. Sama sekarang ni anak murid saya. Saya kata bila dapat tawaran universiti, kita jangan pelajar-pelajar form 6 kan baru ni saya kata. Okey, dapat bidang itu katakanlah dia nak ambil bahasa Inggeris. Kan dah ada 8 pilihan kan masa dia isi tu. Jadi pilihan pertama tak dapat, pilihan kedua tak dapat. So dia dapat pilihan yang ke-8. So dia kata macam cikgu. Padahal dia yang mengisinya kan. Jadi tak naklah cikgu. Kalau saya nasihatkan pergi sebab di universiti pun dia bukan mengajar spesifik benda tu. Semua kan ada pembangunan, menyeluruh kan. So kita yang pentingnya ilmu lah kata kan. Sebenarnya di universiti pun dia tak mencarikan kerja untuk awak. Sama di sekolah pun. Sekolah kita bukan menyediakan nak jadi polis, nak jadi ni tak kan. Kalau yang kecuali macam pusat latihan polis. Dia memang dia pun pilih kan yang nak masuk tu kan mesti SPM 5 kreditnya mesti bahasa Inggeris. Sekarang ni pun dah kalau nak jadi tentera laut mesti kreditnya matematik. Padahal orang kata tentera laut kenapa nak matematik pula kan. Tapi dia nak kredit matematik. Sebab apa? Sebab dia banyak penggunaan dalam bahasa-bahasa yang macam komunikasi dia banyak menggunakan angka. So angka kan dia lain satu kemahiran ni, generate dia tu. Kena pantas. Kan nak belajar matematik ni kan orang yang kena pantas berfikir pantas. So dia nak di situ. So itu bila saya tengok perubahan yang kata bidang kejaya kan. Kalau dulu nak jadi polis, dia matematik tak lulus pun tak apa. Tapi yang saya tengok 2 tahun lepas matematik mesti paling tidak lulus. So nampak tak dia punya sekarang ni, dia punya bidang pemilihan tu dia dah tengok skop-skopnya. So itu saya kata kita tak boleh dah membuat keputusan. Saya nak jadi ni je, tak boleh. Saya kita pun kena ingat kan semuanya penentunya Allah Ta'ala kan. Yang itu niat tu berbalik pangkalnya pada kita punya pegangan kehidupan kita. Itu sebenarnya yang membentuk di kita. Dengan kita fahami benda tu, ada benda tu juga yang menggunakan tekanan kita terhadap stres. Sebab itu dalam pendidikan ni dia jasmani, rohani, emosi, intelektual. So kita panggil dalam fasa pendidikan negara tu Jerry. Jerry tadi jasmani apa semua. Itu skop yang kita kena kembangkan untuk kemenjadian insan. Ada je yang pergi sampai ke luar negara belajar tahun 1 jurutera contohnya kan. Tengok-tengok tak boleh, rasanya tak boleh kan. So tukar je lah yang mana yang dia boleh tahap dia kan waktu itu. Ya, setakat tu je lah. Yang ingin ditanya. Terima kasih Cikgu Haliza sudi menjawab pertanyaan kami. Banyak soalan kan.